Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Azmian bernombor matrik A170378. Saya merupakan pelajar dari Fakulti FSSK dari kos Antropologi dan Sosiologi. Jadi, tajuk kajian saya ialah pengetahuan masyarakat terhadap kawalan Kendiri ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Jadi, untuk bahagian pengenalan, seperti yang kita tahu, wabak coronavirus ini telah tersebar ke seluruh dunia. Menurut World Health Organization (WHO), wabak pandemik tersebut diberi nama COVID-19 di mana virus ini menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan sindrom pernafasan yang teruk kepada individu yang dijangkiti. Wabak ini bermula di sebuah wilayah di Wuhan, wilayah Hubei, China pada hujung bulan November 2019 dan seterusnya ianya merebak ke seluruh dunia. Dalam konteks Malaysia pula, negara Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu penyebaran COVID-19 ini. Penyebaran wabak COVID-19 ini jelas dilihat di Malaysia apabila bermulanya kluster Perhimpunan Seri Petaling yang merekodkan sebanyak 3,375 kes positif secara keseluruhannya. Jadi setelah penyebaran wabak COVID-19 di Malaysia dengan sangat banyak, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilakukan pada 18 Mac 2020. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung, banyak SOP yang telah dikenalkan dan diketatkan oleh kerajaan supaya ianya dapat mengawal pergerakan masyarakat di seluruh negara. Hasil daripada SOP yang ketat dan kawalan yang dilakukan oleh penguatkuasa, hal ini menyebabkan negara Malaysia berjaya menurunkan kadar jangkitan COVID-19 dengan jayanya. Namun begitu, hasil penurunan kes COVID-19 adalah disebabkan oleh adanya kawalan yang ketat dan juga SOP yang ketat yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Daripada fasa 1 sehingga fasa 3, kes positif COVID-19 menunjukkan penurunan. Namun begitu, menurut Dr. Nur Hafizah binti Yusof 2020, pematuhan SOP adalah lebih baik sekiranya masyarakat mempunyai nilai internalisasi tentang kesedaran terhadap kepentingan mematuhi SOP. Selain itu juga, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, setiap individu perlulah mempunyai kawalan kendiri demi melindungi diri dan orang yang dikasihi daripada dijangkiti COVID-19. Menurut Chaplin 2022, kawalan kendiri ini bermaksud kemampuan individu untuk mengawal tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menyekat keinginan dan kemahuan yang ada. Selain itu juga, Gottfredson dan Hirschi menyatakan bahawa individu yang melakukan jenayah adalah kerana faktor kurangnya kawalan kendiri. Hal ini bermaksud, sekiranya individu mempunyai kawalan kendiri yang baik, nescaya dia mempunyai pematuhan SOP yang baik dan sekaligus dapat menurunkan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Permasalahannya sekarang ini adalah apabila kerajaan telah melonggarkan syarat Perintah Kawalan Pergerakan, masyarakat semakin hari semakin alpa untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat masih lagi mempunyai kekurangan konsep kawalan kendiri dalam diri mereka. Oleh itu, artikel ini memfokuskan kepada pengetahuan masyarakat terhadap kawalan kendiri semasa tempoh PKP 2.0. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sorotan literatur ataupun kajian lepas. Kajian lepas yang pertama adalah kajian telah dilakukan oleh Nur Hafizah Yusof dan Muhammad Rizwan Sarifin 2020, iaitu Reaction of Malaysian Citizen Towards Movement Control Order During the Transmission of COVID-19 Pandemic. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat reaksi masyarakat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan dan mengkaji kepatuhan masyarakat Malaysia terhadap Perintah Kawalan Pergerakan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti masyarakat Malaysia mempunyai reaksi yang positif terhadap PKP dari fasa 1 sehingga fasa 3. Dapatan kajian ini juga menerangkan bahawa majoriti masyarakat Malaysia patuh kepada PKP iaitu sebanyak 99.8%. Kajian ini juga menyatakan bahawa self-internalization sangat penting dalam usaha untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Kajian yang seterusnya adalah high boredom proneness and low trait self-control impair adherence to social distancing guidelines during the COVID-19 pandemic yang dilakukan oleh Wanja Wolf, Corina Martelleri, Julia Scaler dan Malik Bilik 2020. Kajian ini menjelaskan tentang kaitannya tahap kebosanan yang tinggi dan kurang kawalan kendiri terhadap pematuhan penjarakan sosial ketika pandemik COVID-19 berlaku. Dapatan kajian ini menyatakan bahawa kedua-dua aspek ini sangat penting dalam mematuhi panduan penjarakan sosial. Seterusnya, berdasarkan kajian Nur Hafizah Yusof 2018 mengenai kepentingan kawalan sosial dalam menangani salah laku membabitkan penyokong bola sepak di Malaysia. Beliau menjelaskan tentang kawalan sosial secara internal dan eksternal yang mampu mengekang salah laku dalam kalangan penyokong bola sepak di Malaysia.
Hasil dapatan kajian mendapati bahawa majoriti responden bersetuju bahawa kawalan sosial secara internal sangat penting dalam aspek kawalan terhadap emosi bersikap profesional, perlu lebih berdisiplin dan perlu mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Kajian ini juga tidak menolak bahawa kawalan sosial secara eksternal juga perlu seperti denda dan hukuman oleh pihak FMM, tangkapan dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah turut perlu dilakukan dengan lebih mendalam bagi menangani salah laku membabitkan penyokong bola sepak di Malaysia. Kajian lepas yang seterusnya adalah kajian dilakukan oleh Noriha Basir, Ina Suryani Abdul Rahim dan Muhammad Zaki Abdul Halim 2020 yang bertajuk Analisis Tingkah Laku Sosiologi Masyarakat berasaskan teori interaksionalisme melalui perangkaan data kes COVID-19 di Malaysia. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis perangkaan data kes COVID-19 mengikut PKP dari fasa 1 sehingga fasa 3 dalam lingkungan sosiologi masyarakat di Malaysia. Selain itu juga, kajian ini juga mengkaji tentang tingkah laku sosiologi masyarakat berpandukan teori interaksionalisme sepanjang PKP fasa 1 sehingga PKP fasa 3. Hasil analisis mendapati bahawa tingkah laku sosial masyarakat Malaysia mempengaruhi kadar kes jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kajian yang dijalankan oleh Nur Malina dan Sulastri 2019 iaitu hubungan antara self-control dengan perilaku berhutang pada mahasiswa Fakultas Arts Universitas Muhammadiyah Lampung menjelaskan tentang hubungan antara kawalan kendiri dengan perilaku berhutang terhadap mahasiswa Fakultas Arts Universitas Muhammadiyah Lampung. Kajian ini menyatakan bahawa terdapat hubungan signifikan dan negatif antara kawalan kendiri dengan perilaku berhutang dalam kalangan mahasiswa. Hubungan antara kedua-dua variabel ini tidak salah dan menunjukkan kecenderungan negatif. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada bahagian metodologi. Metodologi terbahagi kepada 3 bahagian iaitu dari segi kaedah pengumpulan data, kaedah persempelan dan juga kaedah memproses data. Untuk bahagian kaedah pengumpulan data, ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data. Kajian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif kerana pendekatan ini lebih sesuai dan tepat berbanding kaedah kualitatif. Selain itu juga, ketika musim pandemik COVID-19 ini, agak sukar untuk menjalankan kajian secara lapangan untuk mendapatkan data. Borang soal CD ini merangkumi soalan open and ended bagi menjawab soalan berkaitan demografi responden dan juga sumber rujukan pengetahuan terhadap kawalan kendiri. Selain itu juga soalan berbentuk skala Likert iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju telah dirangka dan diedarkan bagi mendapatkan analisis tentang pengetahuan masyarakat terhadap kawalan kendiri ketika fasa PKP 2.0. Seterusnya adalah kaedah persempelan. Kaedah persempelan mengambil sampel daripada negeri-negeri yang terlibat dengan fasa PKP 2.0. Kajian ini telah menggunakan pendekatan persempelan bukan kebarangkalian iaitu convenient sampling procedure dalam memilih responden. Hal ini kerana majoriti masyarakat di negeri yang terlibat dengan fasa PKP 2.0 mempunyai pengalaman ketika fasa PKP 2.0. Selain itu juga, pengkaji menggunakan Craigsy and Morgan sample size untuk mengira saiz sampel daripada populasi rakyat Malaysia yang terlibat dengan fasa PKP 2.0. Hasilnya, pengkaji menetapkan seramai 400 responden untuk menjawab borang soal CD ini. Namun begitu, disebabkan kekangan masa dari keadaan semasa pandemik COVID-19, hanya seramai 325 responden sahaja yang sudi menjawab borang soal CD ini. Akhir sekali adalah bahagian kaedah memproses data. Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science iaitu SPSS dan data telah dipersembahkan secara deskriptif peratusan. Kajian ini menggunakan pangkalan data SPSS kerana ianya sesuai dan lebih mudah untuk memproses data kuantitatif yang diperoleh daripada responden. Pengkaji juga telah melakukan analisis cross-tribulation antara aspek umur responden dan sumber pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada hasil dan perbincangan kajian. Demografi yang pertama adalah jantina. Berdasarkan jadual, ianya menunjukkan daripada 325 responden, 53% adalah daripada wanita manakala lelaki pula mencatatkan 46.8% lebih rendah berbanding wanita. Hal ini menunjukkan jumlah responden wanita lebih tinggi berbanding responden lelaki. Yang kedua adalah daripada aspek umur. Berdasarkan jadual, jumlah tertinggi responden yang menjawab borang soal CD ini adalah daripada umur dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun, iaitu 73%, manakala jumlah responden yang paling rendah adalah berumur dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun, iaitu sebanyak 4.9%. Berdasarkan data ini menunjukkan bahawa responden yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun berminat untuk menjawab borang soal CD ini. Golongan ini juga merupakan golongan yang aktif menggunakan internet berbanding golongan yang lebih berusia. Hal ini kerana borang soal CD ini telah diedarkan menggunakan secara atas talian iaitu berbentuk Google Form. Sosiodemografi yang ketiga adalah taraf pendidikan. Jadual
Majoriti responden mempunyai latar belakang pendidikan tahap ijazah iaitu 59.4%, diikuti dengan tahap diploma iaitu 15.7%, manakala tahap pendidikan yang terendah ialah PMR iaitu sebanyak 0.3%. Berdasarkan data ini, majoriti responden mempunyai tahap pendidikan yang baik. Oleh itu, majoriti responden boleh memahami konsep dan amalan kawalan kendiri ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Sosiodemografi Berkaitan Negeri. Berdasarkan jadual, Negeri Perak mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 24.3%, diikuti Negeri Selangor iaitu 12.9%. Negeri yang mencatatkan jumlah responden terendah ialah Negeri Perlis yang mencatatkan 1.2%. Sekarang ini saya akan membincangkan tentang pengetahuan masyarakat terhadap konsep kawalan kendiri ketika fasa PKP 2.0. Berdasarkan jadual, soalan ketujuh iaitu sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam menunjukkan nilai min tertinggi iaitu 3.89, manakala soalan kelima mencatatkan min terendah iaitu 3.57. Namun begitu, ianya masih berada dalam kategori sederhana tinggi. Selain itu, kesemua kenyataan terhadap pengetahuan konsep kawalan kendiri menunjukkan skor min sederhana tinggi. Bacaan skor min keseluruhan pula mencatatkan bacaan 3.73 dan hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai pengetahuan tentang konsep kawalan kendiri yang baik. Apabila fasa PKP 2.0 telah dilaksanakan, masyarakat sudah semakin peka dengan amalan-amalan kawalan kendiri. Hal ini juga menjadi salah satu norma yang baru seperti pemakaian pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal, tidak berada di tempat yang sesak dan ramai dan sebagainya. Perkara ini juga didorong oleh pengalaman masyarakat Malaysia hasil daripada PKP yang pertama. Oleh itu, ianya menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia mempunyai pengetahuan yang baik terhadap konsep kawalan kendiri. Seterusnya, majoriti responden juga bersetuju bahawa kawalan kendiri mampu untuk memutuskan penularan virus COVID-19. Berdasarkan kenyataan soalan 2, menunjukkan skor min sederhana tinggi iaitu 3.75. Hal ini kerana kawalan kendiri sangat perlu dalam usaha untuk memutuskan penularan wabak COVID-19. Merujuk kepada Ketua Pengarah KKM dan Datuk Dr. Nur Hisham, setiap individu perlulah mempunyai kawalan kendiri demi melindungi diri dan orang yang dikasihi daripada dijangkiti COVID-19. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amalan kawalan kendiri bagi memastikan individu dan orang sekeliling tidak dijangkiti oleh wabak tersebut. Mempunyai kawalan kendiri yang baik menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai kepatuhan yang baik terhadap SOP yang ditetapkan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sumber pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri. Berdasarkan jadual, menunjukkan sumber pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri ketika fasa PKP 2.0. Pada bahagian ini membolehkan responden untuk memilih sumber pengetahuan lebih daripada satu pilihan, menunjukkan bahawa media sosial mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 90.2%, diikuti berita sebanyak 81.2%, putera rasmi kerajaan 58.2%, keluarga 54.2%, rakan sebaya 46.2%, periklanan sebanyak 44.9%, institusi pendidikan 33.2%, surat khabar 26.2% dan yang paling rendah ialah tempat kerja iaitu 21.8%. Media sosial menjadi sumber pengetahuan yang tertinggi kerana kemudahan kepada akses internet yang mudah dicapai oleh semua responden. Antara medium media sosial yang menyalurkan tentang pengetahuan tentang aspek kawalan kendiri ialah Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dalam medium Telegram, terdapat grup yang diwujudkan oleh kerajaan bagi menyebarkan maklumat tentang pandemik COVID-19, termasuklah tentang amalan dan pematuhan kawalan kendiri bagi menangani penularan wabak COVID-19. Grup Telegram tersebut diwujudkan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi memberi maklumat kepada masyarakat tentang COVID-19. Selain itu juga, kerajaan juga telah menggunakan media sosial yang lain bagi memberi pendedahan dan menyebarkan maklumat tentang COVID-19 bagi supaya masyarakat sedar tentang kepentingan menjaga SOP dan mengamalkan kawalan kendiri. Selain itu juga, sumber pengetahuan seterusnya ialah merupakan berita yang mencatatkan jumlah kedua tertinggi. Majoriti rakyat Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu televisyen. Pada dunia digital ini juga membolehkan individu melihat berita menggunakan telefon pintar dan komputer riba. Hal ini memberi kemudahan kepada orang ramai terhadap akses kepada berita di mana mereka dapat mendengar berita pada bila-bila masa. Hal ini membolehkan masyarakat untuk memperoleh maklumat tentang COVID-19 dan juga kepada konsep kawalan kendiri ketika fasa PKP 2.0. Sumber pengetahuan tempat kerja yang mencatatkan jumlah terendah agak kurang untuk melihat sektor pekerjaan menerapkan konsep kawalan kendiri di tempat kerja. Kesannya, banyak kluster tempat kerja yang menyumbangkan kepada peningkatan kes COVID-19. Berdasarkan Tan Sri Dr. Nur Hisham, sebanyak 17,000 kes aktif melibatkan tempat kerja. Oleh itu, disebabkan inilah sumber pengetahuan yang diperoleh di tempat kerja mencatatkan jumlah yang terendah. Seterusnya, berdasarkan jadual yang telah dilakukan menggunakan cross tabulation,
menunjukkan antara aspek umur responden dan sumber pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri. Kajian ini mengambil kedua-dua aspek ini untuk melihat sama ada golongan semakin berusia cenderung untuk memperoleh sumber pengetahuan dari sumber yang mana satu. Golongan yang lebih muda lebih cenderung untuk memperoleh sumber pengetahuan tentang konsep kawalan kendiri melalui media sosial. Manakala golongan yang lebih berusia lebih cenderung untuk memperoleh maklumat tentang konsep kawalan kendiri melalui berita. Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa seramai 68.6% orang responden yang berumur 18 hingga 30 tahun memperoleh sumber pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri menerusi medium media sosial. Dan itu, golongan yang berumur 41 tahun hingga 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun mencatatkan peratusan tertinggi pada sumber pengetahuan berita iaitu 43% dan juga 7.7%. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti golongan berusia 41 hingga 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun memperoleh sumber pengetahuan daripada berita lebih tinggi berbanding daripada sumber pengetahuan yang lain. Jadi, secara kesimpulannya, kajian menunjukkan bahawa pengetahuan masyarakat terhadap konsep kawalan kendiri ketika fasa PKP 2.0 menunjukkan skala sederhana tinggi. Hal ini kerana peranan ejen sosialisasi yang memberi sumber pengetahuan kepada masyarakat membantu masyarakat untuk memahami tentang konsep kawalan kendiri. Antara ejen sosialisasi yang penting dalam memupuk pengetahuan masyarakat tentang konsep kawalan kendiri ini ialah media sosial, berita, keluarga, rakan sebaya dan juga institusi pendidikan. Oleh itu, masyarakat mempunyai pengetahuan terhadap konsep kawalan kendiri yang sederhana tinggi kerana ejen sosialisasi memainkan peranan yang penting dalam memberi maklumat kepada masyarakat tentang konsep kawalan kendiri dan seterusnya mendorong kepada masyarakat untuk mematuhi kawalan kendiri dan juga SOP ketika fasa PKP 2.0. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.